Hello guys, bersama saya lagi dalam Orek Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Ini dia berita hangat sahabat-sahabat semua. Muhyiddin penakut, Muhyiddin pengecut. Itu antara apa yang dikatakan oleh rakyat warganet di luar sana. Ya, apabila Muhyiddin membantah kuat-kuat sahabat semua, mati-matian untuk membantah agar laporan Ketua Audit Negara itu tidak dibahaskan, apakah yang sangat ditakuti oleh Muhyiddin dan juga pemimpin-pemimpin daripada pertikaian nasional ini, sehingga sanggup membantah keluar dewan, mogok dan juga memboikot ya sidang rakyat yang berlaku beberapa minggu yang lalu sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini menarik untuk kita dengar bersama satu kenyataan daripada pemimpin, ya, seorang pemimpin daripada Kerajaan Perpaduan dari Pakatan Harapan PKR khususnya. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, saya mau kita mendengar bersama kenyataan beliau ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Orek Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita dengar sendiri apakah yang beliau katakan ini. Apabila berlaku perubahan pertukaran kerajaan dan sebagainya. Sebab itu bila nak buat bila kerajaan cadangkan untuk bahas laporan Ketua Audit Negara, kan, mati-mati dia tak nak bahas. Kan pelik, betul tak tuan-tuan? Kan, masa kita jadi pembangkang dulu, mati-mati kita minta untuk dibahaskan laporan Ketua Audit Negara dalam Parlimen, betul tak? Kenapa kita nak minta untuk dibahas? Supaya kita tahu setiap sen itu belanjanya ke mana. Itu kan duit kita. Itu kan duit rakyat, duit kita. Kan? Kita menyumbang, setiap hari kita menyumbang kepada kerajaan. Kan? Melalui cukai barangan dan sebagainya, perkhidmatan dan sebagainya. Ke tuan-tuan tak menyumbang? Mana boleh tak menyumbang? Tiap-tiap hari kita menyumbang. Ni tuan-tuan makan ni, tuan-tuan bayar atau tak? Bayar ni bukan makan free. Memang tak keluar duit poket tuan-tuan. Tapi kerajaan bayar. Bila kerajaan bayar, dalam itu ada teks. Hotel kena bayar cukai. Cukai itu dikutip oleh kerajaan. Balik ke kerajaan. Datang daripada mana? Daripada duit kita. Kan? Jadi kita nak tahu. Tiba-tiba pembangkang kali ini luar biasa tuan-tuan. Terima je lah. Muhyiddin kata kan? Tan Sri Muhyiddin kata terima je lah tanpa bahas. Hai? Apa saya nak terima tanpa bahas? Kita bahas dulu. Rupa-rupanya baru kita tahu. Audit laporan itu adalah audit ketika mana dia jadi Perdana Menteri. Padahal dia tak nak. Ketika mana dia istiadat darurat, gantung Parlimen. Dia ingat bila dia gantung Parlimen, bila dia belanja, benda tu tak direkodkan. Rupanya benda tu direkodkan. Setiap sen yang dia belanja. Dan ada dalam laporan audit. Sebab itu kita nak bahas. Kan? Jadi tuan-tuan, kita jangan jadi walaun. Kan? Orang lain semua salah. Dia seorang je betul. Kan? Orang lain semua salah. Kita buatlah apa pun. Kan? Anwar jemput Habib Omar dan sebagainya, ahli Jumaah lah, segala alim ulama satu dunia datang. Anwar ni berlakon aja. Kan? Dia berlakon je, nak tutup dia punya LGBT dia. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, ni yang kata kan, manusia mata lalat ni. Manusia mata lalat. Bukan mata lebah. Mata lebah dia akan sentiasa melihat madu, melihat bunga yang cantik-cantik. Ni manusia mata lalat ni nampak tai aja. Betul tak? Nampak yang busuk aja, nampak yang buruk aja. Astaghfirullahaladzim. Kita minta simpang tuan-tuan. Tolonglah kalau ada anak tuan-tuan yang jadi walaun, minta mengucap cepat-cepat. Bertaubat, istighfar, kembalilah ke pangkal jalan. Hentilah jadi walaun ni. Rosak tuan-tuan, rosak. Kemana nak dibawa negara ni? Kalau pemikiran yang begitu. Nampak buruk aja, tak nampak langsung kebaikan. Langsung tak nampak kebaikan. Kan? Apa pun, buatlah apa pun. Kita minta Al-Bukhari Foundation bagi sumbangan. Dah untung bernas
berbilion-bilion kutip untung, bagilah sikit kepada petani. Itu pun salah. Memeras syarikat Bumi Putera. Astagfirullahalazim. Ke situ pula pergi je. Kan? Jadi tuan-tuan, kita tak payah bahas bab itu, kita laksanakan apa yang kita faham tentang Madani dalam masyarakat kita. Dan insya-Allah rakyat akan melihat betapa indahnya kerajaan perpaduan ini dan betapa cantiknya masyarakat Madani yang kita nak terjemahkan dalam negara kita. Baik, okey, terima kasih banyak. Jadi saya nampak macam tuan-tuan dan puan kali ni lain macam saya tengok. Tak tahulah, banyak forum saya hadir kan. Tapi kali ni saya tengok mata yang memandang kat sini tampak memberikan perhatian baik dan sepenuhnya. Rasanya tuan-tuan boleh bersetuju atau tidak dengan apa disampaikan oleh Datuk Romli tadi? Tentang bahawanya kita Masya Allah, berikan tepukan. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya inilah yang kita nak bawa, bahawa wacana yang kita nak bawa atau budaya politik kita nak bawa adalah budaya politik yang segar dan bukan semata-mata terperangkap pada luaran atau pada bentuk-bentuk, tapi pada nilai, values. Bayangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada tahun 1970-an, budaya ilmu di Universiti Malaya yang beliau bangunkan. Tahu tak tuan-tuan, Universiti Malaya tu tahun 70-an dulu, dia ada sampai ada satu malam Ladies Night. Sebab apa? Kan orang putih baru menjajah, orang putih dah keluar tahun 57, British kalah, tapi budaya-budaya seperti Ladies Night, ada minum arak dekat dalam kampus, sebagainya itu masih ada lagi tersisa tinggal di kampus. Dari ketika itulah gerakan kebangkitan pelajar, kebangkitan Islam di Universiti Malaya dipimpin oleh Anwar Ibrahim waktu itu, yang mula memberikan lawan kepada budaya yang ada dalam kampus, menggerakkan budaya ilmu dengan budaya membaca dan juga dialog, membangunkan yayasan, bangunkan ABIM, menggerakkan program-program dakwah, kebajikan dan sebagainya. Jadi kita tak hanya terperangkap pada baju biasa je dia, pakai songkok je, baju Melayu je, tak ada nampak seperti nak memakai yang boleh menyebabkan kita orang kampung ataupun orang di luar yang walaun-walaun ni melihat dan mengukur daripada luar saja. Jadi itu yang kita nak cuba menggerakkan supaya kita boleh menjadi sebagai agent of change dengan tindakan kita, dengan disiplin kerja kita, dengan kita punya komitmen, dedikasi, menyampaikan kita hormat, menyampaikan peluang-peluang untuk ekonomi, memperkayakan masyarakat di bawah jagaan kita tu dengan menawarkan mereka sebarang peluang-peluang yang ditawarkan oleh pihak kerajaan dan sebagainya. Baik, ada masa 20 minit lagi. Saya tahu ni MPKK ni banyak bondo nak ditanya ni kan. Jadi saya rasa kita boleh memanfaatkan ruang. Tapi sebelum tu saya nak cek dengan urus setia, boleh tak bantu untuk edarkan, boleh tolong boy ya? Okey, nanti saudara Aboy kat depan ni akan tolong untuk nak bagi kepada mikrofon. Jadi siapa nak majukan soalan boleh angkat tangan dan juga boleh terus majukan soalan, boleh komentar, boleh atas sebagainya. Kita masa tak ada 20 minit saja. Jadi mungkin kita akan dapat ambil 3 ataupun 4 soalan saja. Silakan. Berikan tepukan kepada cik kita ni daripada MPKK mana tuan, dan juga soalan ataupun komen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk dan moderator. Saya Muhammad Khalid Mak Saleh daripada MPKK Dun Lengging, MPKK mungkin Pantai lah. Jadi untuk soalan saya, apa yang Datuk telah ceritakan tadi, masalahnya sekarang fitnah yang telah disampaikan oleh pihak lawan, terutama pihak PN dan pemimpin-pemimpin PN. Fitnahnya saya perhatikan setiap hari berterusan, dan yang saya sedih saya tengokkan tidak ada apa-apa tindakan daripada pihak kerajaan, sama ada Kementerian Dalam Negeri dan PDRM. Jadi mereka ni macam tak serik, tidak ada apa-apa tindakan terhadap mereka berterusan. Jadi ini saya nak tanya, apakah langkah-langkah
kerajaan untuk mementeras, terutama sekarang ni PRN akan datang. Jadi ini agak boleh juga pengundi akan termakan kata-kata mereka ni. Itu saja. Terima kasih tuan. Okey, terima kasih tuan daripada MPKK Longging tadi. Jadi kita nak kumpulkan soalan. Saya tengok tadi ada yang nak tanya Hakim Acik. Silakan Ji. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fudziah binti Haji Ahmad daripada MPKK Pilah Tengah sebagai setiausaha. Pilah Tengah kan? Pilah Tengah. Pilah Tengah. Seri Pilah. Pilah Tengah. Okey, seperti yang Datuk mengatakan, walaupun di peringkat persekutuan dan kita memahami walau ni dikategorikan sebagai fitnah berleluasa. Okey, sekarang ni di peringkat akar umbi, isu kita di kita punya MPKK dan isu ni bagi di peringkat negeri ataupun di peringkat lain mungkin dia kecil. Tapi di peringkat macam kita di kampung, isu yang sangat besar yang boleh menjatuhkan orang kata di peringkat kita pilih lah. Sebab sebelum ni masa mengundi yang parlimen, kita melihat isu ni dijadikan isu yang sangat besar untuk meruntuhkan masjid. Sebab sebenarnya masjid tu dia tak runtuh pun dah hampir 3 years dan dia tak bergerak pun ke seinci pun. So kita orang di peringkat PKK telah pun melantik AJK Jawatan Bertindak sebab kronologinya masjid ni dipolitikkan. Ada kepentingan di pihak walaun-walaun ni. Dan di peringkat macam kita AJK bertindak telah berusaha berjumpa di peringkat pengarah Kejahin. Kita pernah membuat mesyuarat dengan Jabatan Agama Islam di peringkat Kuala Pilah, dan saya sendiri pun dan di peringkat kita punya MPKK pun telah, dan ke peringkat negeri, tapi saya tak nak sebutlah, ke peringkat negeri, dan kita orang sedang berusaha hingga ke orang kata darah kita terakhir supaya masjid yang sedia ada tu tak diruntuhkan sebab kerajaan telah meluluskan untuk dibuat masjid baru. Dan seperti yang dia dah maklumkan kepada top management di peringkat negeri, sebab masjid yang tegap berusaha untuk diruntuhkan oleh malaun di peringkat perkampungan kita. Minta maaf ya bahasa saya gunakan sebab usaha kita yang berterusan, sebabnya ada orang nak diwakafkan 2 ekar sebelah masjid tu untuk didirikan masjid baru. So inilah isu yang dijadikan oleh malaun di peringkat perkampungan tu untuk nak menjatuhkan kerajaan. Dan baru-baru ni mereka sekarang memang it's very strong, mereka punya fitnah. Baik. Very strong. Dan kita mohon di peringkat ni daripada sebab perkara ni dalam di peringkat so kita mohon lihatlah masjid kita di Seri Pilah tu supaya jangan dirobohkan dan InsyaAllah Puan. Itu je. Sebab apa isu ni memang dijadikan fitnah oleh walaun di kampung. Baik, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kepada Puan Fuziah. Jadi kita dah ada 2 soalan. InsyaAllah kita nak dengarkan jawapan daripada okey, soalan kita yang ketiga. Silakan Ji. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya pengurusi MPKK Simpang Kelami, Jelebu Negeri Sembilan. Soalan saya ringkas je. Saya minta nama pihak tadi Ji? Ya? Nama tadi? Nama saya Abdul Wahid bin Haji Osman, pengurusi MPKK Simpang Kelami. Saya buat masa ni nak tanyalah yang ringkas je lah. Penggunaan Al-Quran dan hadis ni, saya minta kerajaan ambil tindakan lah.
Sebab dia selalu kata menyeleweng terjemahan-terjemahan. Sebab kata tok guru lah apa Al-Quran lah apa. Jadi kita ni walaupun tak apa Al-Quran, kita tahu benda tu salah ataupun tak salah. Berdosa pun tak berdosa. Jadi penyelewengan dia punya terjemahan tu, bila dia betul, pada kita tak betul. Jadi kita minta pada kerajaan ambil tindakan benda-benda tu. Jadi kalau apa rakyat akan mendengar terjemahan tu akan menjadi keliru. Kan? Pihak kerajaan kata menjadi betul, dia keterjemahan pada dia tetap betul juga. Kan? Kalau rasuah pada dia, sedekah pada kita dia salah. Kita minta pada kerajaan ambil tindakanlah benda tu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tak perlu ulas soalan-soalan yang dimajukan. Saya persilakan kepada Datuk Romli untuk mungkin kita selesaikan untuk dijawab dulu. Takut terlupa pula soalan nanti. Planning kalau ada masuk kita akan cuba untuk. Saya jawab dulu, ada 3 ni. Sebenarnya ada soalan yang tak perlu jawab pun, kan? Tak apa, yang pertama soal Tok Wahid tadi tanya tentang ni masalah tindakan atas sikap dan perbuatan ada ustaz-ustaz masuk kampung duk guna Quran, hadis yang mengelirukan, kan? Dia terjemah ikut nafsu, bukan terjemah ikut apa yang sepatutnya diterjemahkan. Ini memang kita tahu, ini bukan hanya dekat kampung, dalam parlimen pun sama. Dalam parlimen pun, kan, Perdana Menteri sebut satu ayat, hurai ayat tu, dia ambil ayat yang sama, dia terjemah ikut cara dia, kan? Jadi dia kata apa yang PM sebut tu salah, yang dia tu betul. Jadi bukan cakap dalam kampung, dekat parlimen pun macam tu. Saya ingat yang ini sebaiknya saya nasihat kepada pandangan saya lah kepada ketua-ketua kampung, kena ambil nama ustaz yang berkenaan. Dan ambil nama, dapatkan tarikhnya bila, nak cantik lagi adakan rakamannya. Saya rasa tak boleh, saya setuju. Tak boleh dah biarkan benda ni berleluasa. Perlu ada tindakan yang tegas. Tapi tindakan sebagaimana yang saya pernah tanya dengan Perdana Menteri dalam satu mesyuarat, sebab kebetulan saya ahli Majlis Pimpinan Pusat. Saya sebut benda yang sama sebagaimana yang saudara Khalid sebut tadi, kan? Tok Khalid daripada Lengging tadi, tentang fitnah. Apa tindakan kerajaan terhadap fitnah ni, kan? Kita naik geram dengar, kan, macam semalam pelancaran jentera di Negeri Sembilan, Perikatan Nasional semalam ke bila, yang apa ni, Cikgu Bat cakap tentang apa Perdana Menteri menggadaikan maruah persempadanan negara dan sebagainya, tanda tangan. Ada pula seorang lagi kata, Perdana Menteri telah di blackmail dengan video di Indonesia dan sebagainya. Ya Allah ya Rabbi, kan? Kadang-kadang mereka ni dia tak rasa takut pula, kan? Dia tak ada takut ke, kan? Padahal isu maritime itu, sempadan maritime itu, Perdana Menteri dah jawab terang-terang dah dalam parlimen. Jelas bagi tahu mana yang kita sign, mana yang kita belum selesai perbincangan. Soal pulau soal persempadanan Ambalat di Tawau, di Sabah, itu kan Perdana Menteri dah sebut tak ada persetujuan. Kita belum setuju dan dia minta pegawai-pegawai untuk siasat supaya buat kajian yang terperinci, siapkan laporan yang terperinci sebelum kita memuktamadkan perjanjian sempadan. Baik, apa penting perjanjian sempadan? Penting perjanjian sempadan ini mesti ada. Kalau tidak, dia boleh ceroboh kawasan kita ceroboh kawasan dia, dan tindakan tak boleh diambil. Ini soal kedaulatan negara. Sebab itu soal sempadan kena jelas. Dan mana yang tak jelas, Perdana Menteri kata kita tak ada nak sign-sign ni. Yang kita sign adalah sempadan yang jelas, di luar daripada pesisiran kita, kawasan kita. Dia ada jarak yang tertentu. Di luar daripada itu bukan kawasan kita. Kita boleh sign, tak ada masalah. Kita mutamatkan perjanjian. Kan? Tapi mana yang tak jelas, tak selesai, kita tak buat. Tapi apa yang diceritakan, ada kawasan minyak
bernilai 1.9 trilion USD. Ini apa punya manusia? Mana dia dapat kita pun tak tahu. Kan? Sekadar petik daripada langit dan sebut. Kemudian suruh Anwar Ibrahim saman. Siapalah Anwar Ibrahim nak saman kamu tu? Kan? Ini masalah nak meraih populariti. Lepas tu senang je, dia kata kalau tak saman maknanya dia apa yang dia cakap itu betul. Jadi saya pernah sebut benda ni kepada Perdana Menteri, kena ambil tindakan tegas. Benda-benda macam ni tak boleh dibiarkan sebab rakyat boleh percaya. Pembohongan yang diulang-ulang dalam masyarakat, kan? Bukan setakat orang yang cakap bohong tu saja yang apa ni, bukan setakat orang yang mendengar pembohongan dia percaya. Orang yang cakap bohong tu pun dia boleh percaya dengan pembohongan yang dia buat. Sebab dah diulang-ulang sebut, lama-lama dia pun percaya. Padahal dia pun tahu awalnya bohong. Kan? Begitulah bahayanya. Tapi apa Perdana Menteri jawab? Dia kata dia tak nak jadi macam pemimpin-pemimpin dulu dia kata. Kan? Asal orang tu kritik je tangkap. Asal kritik. Saya kata bukan soal kritik tangkap. Ini dah sampai peringkat level fitnah. Betul dia kata. Tapi kita tak boleh bila orang tu sebut dia satu benda fitnah, terus ambil tindakan tangkap dan sebagainya. Tak boleh, dia kata perlu ada siasatan yang terperinci, mesti ada bukti, ada fakta yang jelas. Sebab dia kata dia tak nak menzalimi sesiapa. Cukuplah dia kata dia dizalimi oleh fitnah. Punca dia dizalimi kerana fitnah. Dan dia tak nak mengulangi benda tu kepada orang lain. Kalau betul orang tu fitnah, kemukakan bukti dan sebagainya. Sebab tu minta pihak berkuasa buat siasatan. Hari ini polis akan buat siasatan. Kertas siasatan akan dibuat. Jadi tuan-tuan kalau ada benda-benda tu, tuan-tuan buat je report polis. InsyaAllah pihak polis akan segera ambil tindakan. Tindakan apa? Bukan menangkap. Tindakan buka kertas siasatan, siasat. Sebab kita tidak mahu menzalimi orang. Ini pendirian Perdana Menteri. Saya rasa kita kena hormati pendirian itu. Tapi kita ni sebagai rakyat di bawah, geram lah kan? Lagi benda tu tak ni, dia duk bercakap je. Kan? Polis dah siasat dia pun dia bercakap lagi. Pasal dia suka kalau dia ambil tindakan. Dia boleh jadi hero. Kan? Bila kena ambil tindakan, polis tahan, tangkap, dia akan jadi hero. Dia akan jadi champion. Itu je dia nak. Apatah lagi kena masuk lokap, lagilah dia jadi hero. Dia nak itu. Dia nak populariti. Bukan dia nak membela rakyat apa tidak. Fitnah ini dilemparkan untuk mengaut populariti. Jadi kita, kerajaan pun tak boleh tak boleh bertindak secara tidak teliti. Kalau tidak nanti dia akan memburukkan pihak kerajaan. Itu dia sahabat semua, satu pencerahan ya daripada pemimpin Pakatan Harapan ini, menyatakan soalan-soalan dikemukakan oleh Akar Umbi ya berkaitan dengan fitnah yang sedang berleluasa yang dimainkan oleh geng-geng sapu bersih, kaki-kaki penfitnah daripada pertikaian nasionalis sahabat semua. Begitu terdesak, begitu sanggup ya mereka melakukan semua fitnah-fitnah itu sehingga mereka lupa dosa yang mereka akan tanggung sahabat-sahabat semua. Jadi kita berdoa, kita berharap supaya kerajaan ini terus dilindungi dan kerajaan Negeri Sembilan juga akan tetap ya berada di dalam pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan bersama dengan Kerajaan Perpaduan di Kerajaan Pusat. Jadi sahabat semua, sampai di sini saja. Terima kasih kerana bersama dan mendengar sedikit pencerahan, sedikit keluhan daripada Akar Umbi berkaitan dengan fitnah melampau, dengan Muhyiddin Yassin yang penakut sangat sehingga mati-matian ya membantah laporan audit keuangan negara itu dibahaskan di dalam parlimen. Kenapa? Pasti ada sebabnya sahabat-sahabat semua. Kita tahu hari ini beliau sudah didakwa dengan pelbagai skandal, penyelewengan, salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi terima kasih Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemat. Jangan menjadi seperti Walan Walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan. Alright, so sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apapun tangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tuk dadah tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi di dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.
Wabarakatuh.